Assalamualaikum and good morning. So today we would like to present about our role play, which we had choose a title about rising prices of goods and cheap sales during the pandemic COVID-19. So let me introduce my name. My name is Anis Sumaira binti Muhammad Shukri. My matric number is 03DPR19F1070. I am from DPR 4D. So I have three group members, which is My name is Nur Adila binti Abdullah. My register number is 03DPR19F1074. My name is Siti Nur Aisyah binti Shamsuddin. My matric number is 03DPR19F1069. Hi, my name is Nur Alia binti Zahri. My matric number is 03DPR19F1067. Alright, so we will start our presentation for today. Alright, so firstly is what is rising price of goods have so disrupted the level of survival of this population. They have adapt to this situation to take care of daily life. Example, past they overspend but are now limited to essential expenses only. Then they are also unable to do savings activities. So this has led them to take out loans as an alternative in solving the problems that they have faced during pandemic COVID-19 nowadays. So when the debt is increased, so it will directly that will cause a saving decrease. So and then one cause of the rising price of goods is natural disaster. For countries that supply their produce such as rice, onions, fruits and so on had to raise the selling price. Okay, next, the government should impose finance on greedy trader because they behave like profiteer with elbow. For example, some traders are raising the price of goods when stock are low in the market. In addition, inspection by the authorities is an important step to curb the problem of rising price of goods. They should also make inspection at business premise and monitor the price of goods. This way, the dealer has no chance of deceiving the buyer. Finally, the risk in the price of goods can be controlled if all parties work together to resolve it. In this way, we must hold on the principle of being united we are firm. The words we are collecting. Okay, so next we have cost of price increase and cheap sale. So the demand for something that increase usually and in the short period will cause a price increase in the market. The government is aware of the action of some wholesaler or trader who take advantage to arbitrarily increase the price of essential goods during certain season. This contrast of COVID-19 caused stock of goods to be overdue. So trade make cheap price option to consumer. Okay, to the continue our cost is the rising price of some goods, especially raw material, are believed to be due to the action of consumer who buy daily necessities in excess in the movement control order MCO, and the lack of import supply, low demand due the movement control order MCO, and weather are among the factors influencing material price fluctuation. And lastly is the wholesaler raise price in addition to the small business having to cover additional costs to pay the wage of their employers. Macam kita dapat tahu yang satu peniaga tu dia tinggikan harga, kita boleh laporkan benda ni dekat siapa? Kita boleh laporkan dekat KD. Saya tahu. KPD. Ya? Saya rasa boleh laporkan dekat KPD and HAP sebab macam kalau buat harga ni macam marketer macam peniaga tu
Dia macam tak mau, tak ikut arahan lah yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Betul-betul. Sebab saya dapat tahu, saya ada baca satu berita tu kan, pada 21 April yang lalu, KPDHMP ni dia maximum price scheme. Dia buat scheme maximum price untuk festival hari raya macam tu. Saya bersetuju kalau kita nak saya bersetuju kalau kita nak laporkan kepada KPDNHEP kerana KDNHEP memainkan peranan yang sangat berkesan dan utama di dalam sektor domestik dan ia juga mengikut undang-undang mengenai akta dan hak-hak pengguna yang kita boleh menyuarakan dan boleh melaporkan dia kepada pihak tersebut di atas kenaikan barangan tersebut. Saya ada satu soalan. Macam mana kita nak hubungi KPDN HEP ni? Adakah kita perlu menelefon ataupun hanya hantar email sahaja? Mengikut kajian yang saya telah buat, kita ada, kalau nak menghubungi KPDN HEP ni, kita boleh call number tu 1800. Saya tak ingat, tapi untuk lebih mudah kan kita boleh pergi dekat laman web, kita boleh type dekat Google, kita pergi kat laman web, kita type the KPDHMEP, lapor KPDHMEP, dia akan keluar satu laman web tu, kita boleh buat laporan di situ. Tambah sikit, kerajaan juga perlu memastikan etika-etika yang tidak kerajaan memainkan peranan untuk memastikan yang budaya tidak beretika seperti aktiviti-aktiviti ini seperti dengan menaikkan harga barangan sesuka hati dibendung kerana hal ini menyusahkan para pembeli terutamanya di musim COVID di musim pandemik COVID-19 ini. Semua orang akan terkesan dan terkena akibat semua orang akan terkesan dengan kenaikan harga barangan kerana di keadaan ekonomi yang dengan keadaan ekonomi yang tidak yang kurang stabil. Betul-betul, sebab kebanyakan waktu musim COVID-19 ni kan, kebanyakan orang dia kena kehilangan kerja. So dia akan mengalami kekurangan dari segi ekonomi lah. Lepas tu jika makanan bahan mentah ni, harga barang mentah ni naik, so dia akan menyusahkan orang, dia akan menyusahkan pengguna-pengguna lah macam tu. Bagi pendapat saya, kerajaan mungkin boleh membuat kempen untuk cek harga barang mentah tu pada setiap bulan di semua kedai di seluruh Malaysia. Supaya kerajaan tidak terlepas pandang satu ataupun 2-3 kedai. Ya, saya setuju kerana ini untuk membendung sikap peniaga-peniaga yang tidak berfaedah, betul? Kalau kerajaan buat macam ni, kita bolehlah tahu peniaga yang tipu macam tu. Jika peniaga ni jika ada laporan tentang peniaga yang naikkan harga dengan tinggi, mereka akan kenakan dua akta, iaitu akta kawalan barang 1961 dan akta anti akta anti profiteering price control 2019 macam tu. Jadi ini adalah kedua-dua akta yang kerajaan akan kenakan bagi peniaga-peniaga yang tidak beretika yang menaikkan harga barangan sesuka hati. Betul, untuk keperluan diri mereka sendiri, naikkan harga profit tu. Kedua akta ni akan boleh digunakan untuk dikenakan tindakan kepada peniaga-peniaga itu. Tanya, sebab apa peniaga-peniaga ni buat naik harga? Kebanyakan peniaga bawa naik harga jualan mereka kerana pembekal yang mereka ambil tu menaikkan harga. So mereka mengambil satu kesempatan sebab mereka tahu sekarang kan zaman COVID-19. So mereka ambil kesempatan untuk habiskan produk, untuk naikkan harga, untuk mereka cover balik profit yang mereka tidak dapat jual pada bulan-bulan yang lepas. Saya rasa itu pendapat saya lah.
Oh, bagi pendapat saya pula mungkin sebab kedai mereka itu jarang didatangi oleh pelanggan. Jadi bila ada pelanggan yang datang, mereka terus naikkan harga supaya mereka dapat untung yang lebih. Saya juga Sebab bersetuju. mereka mungkin terjejas. Kerana musim COVID-19 ramai yang terjejas dan kurang pendapatan, mungkin mereka tidak mendapat keuntungan seperti selalu yang mereka dapat. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang-barangan. Saya nak tanya, contoh barang-barangan yang dinaikkan harga pada musim pandemik COVID-19 ni macam mana? Bawang. Alia? Alia ada lagi tak? Minyak, ayam, bahan-bahan mentah macam tu. Daging. Betul. Jadi Disebabkan pengguna macam kena faham juga sebab apa peniaga tu naik harga. Mungkin sebab susah nak dapat sebab zaman dah kan COVID-19 stok tak sampai. So pengguna pun kena main peranan untuk mengetahui kenapa peniaga buat macam tu. Betul, kerana setuju. musim pandemik COVID-19 ini sesetengah peniaga berlakunya lambakan stok bahan mentah dan juga bahan mentah yang diperlukan sangat terhad pada musim pandemik COVID-19 ini. Betul tak? Ada setengah peniaga macam peniaga sayuran, kalau mereka mempunyai overdue stock, mereka akan lakukan pengurangan harga pula. Ada setengah yang menaikkan harga. Macam pengurangan harga tu mereka jual secara lelong ataupun habiskan barang jualan mereka tu. Yang jenis naikkan harga mungkin mereka lebih banyak untuk mengambil kesempatan di atas pengguna tu lah. So kita sebagai pengguna kita kena bijak untuk memilih barangan bahan mentah dan bijak memilih penjual-penjual macam tu. Ini pendapat saya lah. Ya betul, saya juga bersetuju kerana jika ada sikap-sikap perniaga yang tidak beretika menaikkan harga yang tidak menepati kewaras akal dan juga tidak menepati piawaian yang benar, maka para pelanggan dan pengguna bolehlah melaporkan kepada KDNPHEP dan juga mereka akan dikenakan akta-akta yang disebut di dalam isu yang dibincangkan ini. Betul? Terima kasih Alia, Anis dan Adila sebab terangkan tentang KPDN HEP. Sama-sama. Okey, baiklah. Saya sudahi pembentangan kita saya sudahi pembentangan kita dengan hari ini dengan ucapan terima kasih untuk semua orang